عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama hadir Syahudin, sidang pendengar yang berdekat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung bila tafsir ini, dan kita telah pun memasuki surah yang baru, surah Taha. Itulah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil-qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah turunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitulah Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka semuanya dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asma'ul husna, iaitu nama-nama yang baik. Kalau pendengar yang rahmati Allah sekalian, demikianlah mulaan surah Taha yang telah kita jelaskan pada yang terdahulu menjadi salah satu sebab faktor keimanan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Surah ini menyebabkan hati Sayyidina Umar yang sebelum itu terkenal dengan bengis dan tegas, akhirnya beliau masuk Islam dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, fikirkanlah dalam hidup ni apa kerja yang kita lakukan menyebabkan manusia dapat hidayah Allah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau seseorang dapat hidayah dengan sebabmu, lebih baik pada dunia seisi kandungnya. Sebenarnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni, bila dia baca lembaran yang ada di tangan adiknya selepas dia mandi, sampai kepada ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sampai saja ayat ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia berkata wallahi ma yanbaghi liman yaqul hadzal kalam an yu'bad ma'ahu ghairu. Ma ahsana hadzal kalam wa akrama. Demi Allah, tak sepatutnya sesiapa yang mengatakan perkataan yang indah seperti ini disembah bersama dengannya yang lain. Alangkah eloknya perkataan ini, alangkah mulianya. Barulah khabar bil arat yang tadi bersembunyi keluar, berkata wahai Umar, inilah arju an yakuna Allahu khassaka bi da'wati nabiyyih fa inni sami'tuhu ams yaqul Allahumma ayyid al-islam bi Abi al-Hakam bin Hisham atau bi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan, kata khabar yang tadi bersembunyi, wahai Umar, gembiralah kamu. Sungguh semalam aku dengar Nabi Muhammad berdoa sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kuatkan Islam ini yang salah seorang daripada sama ada Abil Hakam, Abu Jahal ataupun Umar Khattab. Maka Allah pilihmu wahai Umar, gembiralah kamu, masuklah kamu ke dalam Islam ini. Tuan-tuan, Sayyidina Umar pun akhirnya masuk Islam. Bayangkan tuan-tuan, tangan masih lagi terhunus pedang, dia pergi cari Nabi SAW dalam keadaan fazi'. Fazi'un ni dalam keadaan, faza'un ni dalam keadaan dia kelang kabut, wajah yang tak menentu. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah masuk Islam pada waktu itu mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, ni pakcik Nabi ni, kalau dia datang dengan baik, maka Alhamdulillah. Kalau datang dengan buruk, maka saya lah akan menamatkan riwayatnya. Hamzah ni juga terkenal sebagai seorang yang kuat.
Maka masuklah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Ni cerita ni kita wajar bawa lah tuan-tuan. Cerita-cerita motivasi seperti ni kepada anak-anak, supaya mereka menghargai Islam yang telah mereka dilahirkan dalamnya. Bacalah perjuangan orang sebelum kita, bagaimana mereka masuk Islam, seperti Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Baik, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Sayyidina Umar dengan berani bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna ala haqq? In mutna wa in huyina." Wahai Nabi, betulkah kita ni, bukankah kita dalam kebenaran, kita hidup dan mati? Jawab Nabi, betul. Lalu ditanya kepada Nabi, "Fa fimal khafa ya Rasulullah? Kalau begitu kenapalah kita bersembunyi-sembunyi seperti ini wahai Nabi? Ala ma nukhfi dinana wa nahnu al haqq wa hum al batil." Kenapa kita sembunyikan Islam? Kita benar, mereka salah. Lalu Nabi jawab, "Ya Umar, inna qalil qad ra'aita ma laqina." Wahai Umar, lihatlah keadaan kita sedikit, apa yang kita hadapi sekarang, tekanan mereka. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, "Wallazi ba'athaka bil haqq la yabqa majlisun jalastu fihi bil kufri illa jalastu fihi bil iman." Sayyidina Umar berkata dengan beraninya, "Wahai Nabi, kalau gitu saya nak terangkan Islam kepada mereka." Dengan berani Sayyidina Umar keluar. Kata para sahabat, selepas Sayyidina Umar masuk Islam ini, barulah kami berani untuk semayang di bahagian Kaabah, dekat dengan Kaabah. Kalau tak sebelum itu, takut kami. Ada setengah ayat mengatakan, turunnya ayat, "Ya ayuhar Rasul, hasbukallahu man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Rasul, cukuplah kamu dengan masuknya orang Islam ini, dan juga cukuplah Allah dan orang-orang yang masuk Islam bersama kamu. Setengah ulama tafsir kata, hasbukallahu man ittaba'aka minal mu'minin, cukuplah Allah wahai Muhammad dan orang yang mengikuti kamu. Maksud mengikuti kamu itu adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Keislamannya menghilangkan rasa gentar dan takut yang selama ini menghantui para sahabat. Hebatnya tuan-tuan, kehebatan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni, sampailah Nabi panggil dia mulai waktu itu Al-Faruq. Apa maksud Al-Faruq? Li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil. Kerana Sayyidina Umar ni lah yang telah menyebabkan orang lebih jelas kebenaran dan kebatilan. Dengan keberaniannya, maka semua orang bertambah yakin ini adalah kebenaran dan itu adalah kebatilan, walaupun tekanan ke atas mereka begitu memuncak pada waktu itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Taha telah kita uraikan pandangan yang kuat, Allahu a'lam, seperti tajuk kebanyakan ulama tafsir, iaitulah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Berdasarkan Taha ini merujuk kepada bahasa golongan Ad ataupun golongan Nabat. Maksudnya, ya rajul hataftu bi Taha bil qitali falam yujib. Aku panggil Taha. Taha ni adalah merujuk kepada lelaki yang perkataan ni masuk ke dalam bahasa Arab dan diterima pakai seperti itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safatul Tafsir. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safatul Tafsir, memanglah layak mulaan surah ni merupakan satu motivasi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi kita yang baca Al-Quran Al-Karim, seperti kesan, impak yang telah diterima oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu membawa kepada keislamannya. Demikian juga kita telah lihat dalam yang terdahulu ketika mentafsirkan surah Ghafir, Sayyidina Umar menghantar watika, surat peringatan kepada yang lalai tersebut, menangis dia, bertaubat dia dan kembali kepada Islam dan mati dengan taubat, masya-Allah. Apa dengan hati dan dikasihi Allah sekalian, demikianlah kesan Quran kepada mereka. Kalau Quran ni boleh berkesan kepada mereka, mengapa tidak boleh berkesan kepada kita? Kesan Quran ini hanya dapat dirasai bila kita membaca secara konsisten, istiqamah. Sekurang-kurangnya 10 ayat seharian, tuan-tuan, di luar sembahyang. Buktinya apa? Buktinya adalah hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya, "Man qara'a 10 ayatin fil laila lam yuktab minal ghafilin." Sesiapa yang membaca 10 ayat seharian pada waktu malam contohnya, maka dia tidak akan jadi di kalangan yang lalai. Ambillah peluang tuan-tuan dan hati dan dikasihi Allah sekalian untuk kita memahami kalamullah ini. Kata Imam Ahmad rahmatullah alaih, kalau kamu mahu bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bersemayanglah. Kalau kamu nak Allah berkata-kata dengan kamu, maka kamu kena membaca firman-Nya, iaitu Al-Quran Al-Karim. Mulaan surah ini, Taha, wahai lelaki. Allah SWT termasuk huruf yang terpotong-potong, huruf muqatta'at, fawatih as-suwar ini, maknanya wahai seorang lelaki, seperti yang telah kita tajikkan pada Ibn Jarir Tabari. Jadi maksudnya, wahai seorang lelaki, kami tidak tolong Al-Quran kepadamu agar kamu jadi susah. Ia merupakan satu jawapan atas pernyataan Nadar al-Harith yang pernah kita bincangkan tentang manusia lanan Allah ini, yang pernah berkatakan
pernah berkata kepada Muhammad SAW, sesungguhnya Muhammad masa susah kerana dalam Quran ni banyak benda yang membebankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nadhr bin Harith ni seorang yang suka mengajak manusia kepada perkara yang melalaikan. Bila orang masuk Islam, dia bawa cerita-cerita khurafat, cerita-cerita melalaikan, cerita merapu daripada apa yang diambil, ditimbanya dari orang-orang Parsi dan juga orang Rom. Macam kita pada ni tuan-tuan, kita bawa kepada benda yang melalaikan lah. Baik movie baik, lagu-lagu baik. Kalau nak menyanyi sangat pun, bawalah perkara-perkara yang memuji Allah SWT, mendekatkan manusia kepada Allah SWT. Jangan kita jadi macam kambing, masuk ke kandang kambing mengambil, masuk ke kandang lembu menguar. Tak ada prinsip kita ni. Ini adalah kita lihat di mana saja kedatangan kita mengajak manusia kepada Allah SWT. Itu matlamatnya. An-Nadhr bin Harith ni, manusia yang celaka ni, pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya, engkau ni berada dalam kesusahan, wajah engkau pun macam banyak konflik je. Seolah-olah gitulah kata Nadhr bin Harith kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah membantah tuduhan tersebut. Allah turunkan ayat, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tak menurunkan Quran yang akan kau menjadi susah. Tetapi dia merupakan satu illa tazkiratan liman yakhsha, tapi sebagai satu peringatan untuk mereka yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ni kalau kita belajar bahasa Arab, kita lihat dalam kamus sebagai contohnya. Jadi tazkirah ni kalau kita belajar bahasa Arab, tazkirah maknanya peringatan. Peringatan maknanya kalau kita beritahu kepada anak, belajarlah sebab minggu depan peperiksaan. Ini peringatan. Dia sudah tahu minggu depan ada peperiksaan. Itu kan. Tazkirah maknanya satu peringatan. Kerana perkara tersebut sudah pun difahami olehnya. Itu makna tazkirah. Tazkirah makna khutur al-mansi bi-dhihni li'anna at-tauhid mustaqirun fi al-fitrah wal-isyraq munafin laha. Fasabab al-Quran ke-qiraatihi yuthiru kamil at-tauhid fi fitratil insan, kata Syekh Wakal Jazairi dalam kitabnya Al-Aisar. Kalau tuan-tuan nak memiliki antara kita tafsir yang baik sebagai koleksi untuk memahami kalam Allah, tafsir Al-Aisar alhamdulillah telah pun diterjemahkan oleh Darussunnah, sahabat-sahabat kita dari Indonesia. Baik sekali. Ia lebih baik daripada tafsir prakata yang kebanyakan orang Islam miliki tanpa memaklumi bahasa Arab. Satu masalah sebenarnya. Jadi perkataan tazkirah merujuk kepada peringatan terhadap benda yang telah hadir dalam diri. Bukan begitu. Mengingatkan anak minggu depan ada peperiksaan, mengingatkan isteri minggu depan ada appointment. Benda itu yang ditahui. Yang tazkirah maknanya mengingatkan satu benda yang telah ada dalam mindanya, dalam ingatannya. Sekarang mengapa pula Allah SWT ingatkan Nabi Muhammad SAW supaya membacakan Quran ini kepada orang-orang kafir dan akhirnya masuk Islam, seperti kisah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Illa tazkiratan liman yakhsha. Jawapannya tuan-tuan, kata Wakal Jazairi, yang satu kefahaman yang mendalam kepada ayat Allah SWT, kata beliau tazkirah kerana dalam diri setiap manusia sudah ada tauhid, fitrah namanya. Tauhid hendak rasa beribadah kepada satu Tuhan. Jadi bila perkara tersebut diisarahkan, diusir, athara yusir, makna dibangkitkan semula, dengan bacakan ayat ini, maka fitrah dalam diri akan kembali subur. Maka itulah sebabnya Allah menggunakan perkataan illa tazkiratan liman yakhsha. Quran ini satu benda yang telah ada dalam diri, tauhid ada dalam diri, elemen tersebut sekarang nak dibajai, disuburkan, diaktifkan balik semula. Maka itulah sebabnya Allah menggunakan perkataan di sini illa tazkiratan liman yakhsha. Moga Allah beri kefahaman kepada kita tuan-tuan. Nampaknya bincangan yang menarik, terutamanya pada zaman yang penuh fitnah. Pada hari ini Islam difitnah dengan berbagai perkara. Terlihat ayat Allah SWT bagaimana penyelesaiannya. Kisah para sahabat wajar menjadi renungan kita bersama. Baca tuan-tuan kisah-kisah seperti yang terjadi kali ini. Barulah pulang ke rumah bahan-bahan berkualiti agar membimbing keluarga kita kepada hidayah Allah SWT. Sebagaimana kuatnya power membaca menyebabkan hidayah itu sampai. Ia merupakan satu laluan. Iqra' Nun wal qalami wa ma yasturun. Bisikan-bisikan, motivasi-motivasi keimanan banyak datang daripada ilmu. InsyaAllah kita akan lanjutkan dan kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.